Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babu zakatil fitri ya. Kita baca sikit. Ada insya-Allah. Babu zakatil fitri. Ini bab pada menyatakan zakat fitrah. Bermula dalil yang menyatakan wajib zakat fitrah dahulu daripada ijma'. Maksudnya sebelum daripada berlakunya ijma', beberapa hadis yang sahih lagi masyhur seperti hadis Ibni Umar dan hadis Abi Sa'id. Itu dalil lah. Bermula yang masyhur bahawasa zakat fitrah difardukan ia zakat fitrah seperti Ramadan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Maksudnya bulan Ramadan disyariatkan pada bulan Syaban tahun kedua. Zakat fitrah pun sama. Boleh. Kata Waqi' Ibnu Jarrah ataupun Ibnu Jarrah, ada riwayat kata dia ni guru bagi Imam Syafi'i. Guru bagi Imam Syafi'i. Zakat fitrah kita tu ada pada bagi bulan Ramadan. Pada tu buat lipung kan. Zakat fitrah bagi bulan Ramadan seperti sujud sahwi. Bandingan dia dekat tu. Bagi semayang. Adalah zakat fitrah itu menyempurnakan barang yang kurang daripada puasa. Seperti sujud sahwi menyempurnakan barang yang kurang daripada semayang. Kekurangan puasa kita ditampung oleh zakat fitrah. Seperti mana sujud sahwi pun tampung sunat amat yang kita tinggal. Boleh. Bermula wajib zakat fitrah dengan beberapa syarat. Setengah daripada beberapa syarat, mendapat akhir suku daripada Ramadan dan awal suku daripada Syawal. Maksudnya sempat hidup dalam bulan Ramadan dan juga sempat hidup pada malam raya. Maka yang tu dipanggil wajiblah kena bayar zakat fitrah. Suku daripada Syawal itu bolehlah, iaitu dapat hidup sehingga malam raya. Jadi malam raya tu masuk dah Syawal tu. Masuk dah lah. Jadi bila kita lah ni tak wajib gini. Lah ni kita baru dapat Ramadan, belum dapat lagi Syawal. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i boleh keluar awal. Lah ni boleh buat keluar lah. Tak wajib lagi, harus mau ni maksudnya. Faham? Tapi kita hidup sampai Syawal, maka kita kena bayar zakat fitrah. Baik, tapi tak apa nak buat keluar awal tak apa, lepas kena cerita tengok. Maka wajib dikeluarkan fitrah daripada yang mati, orang mati, atau yang ditalak, yakni yang diceraikan, atau yang dimerdekakan, atau hamba, atau yang dijual hamba, atau yang jadi kaya daripada kerabat seorang. Jadi kaya tu boleh, yakni jadi terkaya daripada kerabatnya yang seorang. Terkaya maksudnya dia tak berhajat dah kepada kerabat dia. Dia boleh buat keluar zakat fitrah sendiri. Gitu. Bila tu wajib tu? Kemudian daripada masuk matahari malam hari raya, kerana didapat oleh mereka itu tadi tu sebab wajib, iaitu akhir suku daripada Ramadan dan awal suku daripada, kita tu ada pada tu pula kan, daripada Syawal. Faham maksudnya? Maksudnya seorang bos, seorang penghulu, dia merdekakan hamba dia malam raya. Zakat fitrah hamba dia tu siapa nak kena bayar? Dia kena bayar. Sebab dia merdekakan malam raya. Kalau dia merdekakan sebelum malam raya, siapa nak kena bayar zakat fitrah tu? Dia merdekakan hamba dia petang akhir Ramadan, siapa nak kena bayar zakat fitrah tu? Hamba tu lah kena bayar, sebab hamba tu merdeka sebelum masuk malam raya.
Sama juga orang tu dia mati malam raya, kena bayar zakat fitrah dia. Dia mati malam raya, kena bayar zakat fitrah dia. Kena sebab dia sempat hidup dalam bulan walaupun tak sempat sembahyang raya pun, tapi dia sempat hidup dalam bulan Syawal, kena bayar zakat fitrah dia. Tapi kalau dia mati esok nak raya, petang ni mati, sebelum maghrib mati, nak kena bayar zakat fitrah dia? Tak kena, kerana dia sempat hidup dalam bulan dalam bulan Ramadan, tak sempat hidup dalam bulan Syawal. Seorang suami dia ceraikan isteri dia malam raya contoh. Bila dia ceraikan isteri dia malam raya, zakat fitrah bekas isteri dia tu siapa nak kena bayar? Dia atau isteri dia kena bayar? Dia kena bayar sebab dia ceraikan malam maksudnya isteri dia sempat hidup dengan dia sampai ke malam tapi kalau dia ceraikan sebelum masuk malam raya, zakat fitrah tu dia nak kena bayar atau tak kena bayar? Tak kena. Nampak masalah kan? Tu ingat masalah ni penting. Banyak orang tanya soalan macam ni. Dia dapat baby dia bayi kan, dapat anak tu bayi dia lahir malam raya, nak kena bayar tak zakat fitrah bayi tu? Tengok elok, bayi tu lahir malam raya masa bulan Ramadan, beranak lagi ke tak beranak lagi? Belum. Zakat fitrah tu nak kena bayar tak kena bayar? Tak kena, kerana budak tu hanya hidup dalam malam raya, tak sempat hidup dalam Ramadan. Tapi kalau hari ni hari lah budak tu beranak, hidup sampai ke malam raya, nak kena bayar tak zakat fitrah dia? Kena, sebab dia sempat hidup dalam Ramadan dan sempat hidup juga dalam Syawal. Gitu. Faham masalah ni? Penting ni. Baik. Lagi didapat oleh mereka itu dan tiada wajib fitrah daripada anak yang baru diperanakkan. Tak wajib. Dan isteri yang baru dinikahi, dan sahaya yang baru dibeli, dan kafir yang baru Islam, dia masuk Islam malam raya, dan fakir yang baru kaya, dia kaya malam raya baru kaya. Sebelum malam raya tak kaya, malam raya baru kemudian tak wajib tu takluk pada tak wajib. Kemudian daripada masuk matahari malam hari raya, tak kena. Dia masa bulan puasa dia miskin, malam raya orang main bagi kat dia 1,000. Malam raya baru dapat 1,000. Masa bulan puasa tak dapat pun 1,000 tu. Malam raya baru dapat 1,000. Nak kena bayar zakat fitrah kan? Tak kena. Tak kena. Kerana dia kaya malam raya, bukannya Ramadan. Faham tak? Dia ada hamba dia beli malam raya baru beli. Maksudnya hamba dia duduk dengan dia tu mulai malam raya, dalam bulan Ramadan hamba dia duduk lagi tak dengan dia? Belum. Wajib tak bayar zakat fitrah hamba tu? Tak kena bayar. Faham tak? Tak kena apa? Dia kahwin malam raya. Maksudnya zakat fitrah bini dia tu, siapa nak kena bayar? Dia kah ataupun pak mentua dia yang bayar? Pak mentua dia bayar, kerana bini dia baru duduk dengan dia malam raya. Penting, masalah ni penting. Tengok, baby pun sama, dia lahir malam raya, tak kena bayar lah zakat fitrah dia, sebab dia bukan sempat lahir dalam bulan Ramadan. Gitu. Okey, benda berlaku benda ni kan. Bayi lahir malam raya ni benda biasa, boleh berlaku, tak ada masalah apa. Gitu. Okey, tengok dia kata, dah fakir yang baru kaya kemudian daripada masuk matahari malam hari raya, kerana tiada dapat oleh mereka itu akan suku daripada Ramadan. Dan tersebut di dalam tuhfah, dalam kitab tuhfah, jikalau syak seorang pada yang demikian itu, demikian al-mazkur, adakah mendatang ia yang demikian itu? Ia tu situ. Dahulu daripada masuk matahari atau kemudiannya masuk matahari. Masuk matahari itu maksudnya masuk maghrib malam raya. Maka tiadalah wajib fitrah yang demikian itu. Yang demikian itu tak kena. Dia duk syak. Contoh orang kafir dia baru masuk Islam. Dia duk syak, aku masuk Islam tadi maghrib lagi ke tak? Atau kalau dah maghrib tak kena bayar zakat fitrah. Kalau sebelum maghrib kena bayar zakat fitrah. Maka masa tu syak kira tak kena bayar. Syak tu kira tak kena apa? Tak kena bayar. Faham tak? Kerana syak. Dan jikalau dikeluarkannya seorang fitrah sahaya seorang dahulu daripada masuk matahari,
kemudian maka mati yang mengeluarkan dia akan fitrah. Mengeluarkan dia tu rujuk fitrah. Yang mengeluarkan dia tu kena guna siapa? Penghulu dia. Penghulu dia. Atau dijualnya seorang akan sahayanya seorang dahulu daripada masuk matahari. Nampak? Sekarang ni dia buat keluar fitrah, zakat fitrah hamba dia sebelum daripada masuk maghrib. Lepas-lepas tu dia mati. Orang awak keluar tu mati. Atau dia jual dia punya hamba sebelum masuk maghrib. Maka masalah ni lagu mana? Jawab. Wajiblah atas waris sahaya atau yang membeli dia sahaya mengeluarkan dia tengok depannya. Fitrah sahaya. Nampak masalah? Dua masalah. Saya beli hamba. Bila saya beli hamba, saya buat keluarlah zakat fitrah dia. Sebelum saya beli hamba itu petang Ramadan, hari terakhir Ramadan saya beli. Maka zakat fitrah dia siapa kena bayar? Saya lah kena bayar. Kerana saya beli sebelum masuk malam raya. Saya pun beli. Beli saya buat keluarlah zakat fitrah dia. Lepas saya buat keluar zakat fitrah dia, tiba-tiba saya mati. Maka zakat fitrah yang saya buat keluar tu, jawapan dia, kalau ikut wajib kan tak wajib buat keluar? Tak wajib lah, maka saya sudah mati, tapi saya dah buat keluar lah. Maka zakat fitrah si sahaya tu kalau ikut je, siapa yang nak kena tanggung? Bukan saya lah, sebab saya mati sebelum masuk malam raya. Maka yang kena tanggungnya adalah ahli waris dia. Ataupun saya jual saya punya hamba petang raya, saya jual petang akhir Ramadan saya jual. Bila saya jual hamba saya pada petang akhir Ramadan saya jual. Masa saya jual itu belum masuk lagi malam raya. Kewajipan zakat fitrah tu kata saya dah atas orang hak beli tu kerana dia beli tu sebelum masuk malam raya. Tapi kalau saya jual malam raya, siapa kena bayar zakat fitrah tu? Saya kena bayar. Gitu. Saya kena bayar. Nampak masalah kan? Dia nak bagi nampak masalah tu, nak bagi kita faham tu. Tu yang dia buat misal bagi banyak tu. Tu yang dia buat misal bagi banyak. Okey, Ariana sedang tu tak bayar pun. Okey, tengok. Selesai. Dan setengah daripada syarat-syarat wajib fitrah itu, bahawa adalah yang mengeluarkan fitrah itu Islam. Kena orang Islam. Maka tiada wajib atas kafir asli fitrah daripada dirinya kafir asli. Lahir-lahir kafir dah. Yang ni tak wajib fitrah lah atas dia, bukan dari Islam. Melainkan pada sahayanya kafir asli dan kerabat kafir asli yang Islam. Yang wajib akan kafir asli nafkahnya nafkah kerabat. Nafkah kerabat. Titik, baca tu. Maka wajib atas kafir asli mengeluarkan fitrah sahaya dan kerabat tadi. Bodohnya tu, fitrah sahaya dan kerabat. Dan wajib atas kafir asli berniat. Faham masalah dia? Faham ya Tuan? Lagu mana masalah dia? Masalah dia ni kafir, lahir kafir. Cuma dia ada anak dia tu masuk Islam. Nafkah anak dia tu dia wajib tanggung lagi. Maka wajib tak dia kena bayar zakat fitrah anak dia? Wajib. Dia bayar tu bukan untuk dia, bayar untuk anak dia. Ataupun dia kafir, dia ada hamba dia Islam, maka dia kena bayar zakat fitrah. Kena bayar untuk pihak hamba dia. Bila dia bayar, dia kena niat tak zakat fitrah tu? Kena niat. Walaupun kalau ikut orang kafir, mana sah niat? Betul tak? Orang kafir sah tak niat? Tak boleh. Tapi dalam masalah ni diistisnakan, yakni dikecualikan dia boleh niat untuk zakat fitrah tu. Walaupun dia tu kafir. Kena bayar sebab duduk bawah dia, faham? Bukan bayar untuk dia, bayar untuk tanggungan dia. Kalau jadilah masalah ni, kalau jadi masalah ni habis. Anak dia Islam tu maksudnya jadi ke mana? Anak dia masuk Islam lah. Anak dia mu'allaf. Kebetulan anak dia tu kalau dah 30-an, 40-an, 50, 25, 26 dan sebagainya, 20, 21. Kalau ikut anak dia kena cari makan sendiri. Kita buat misal macam ni. Anak dia tu dia tak mesti cari makan. Maksudnya anak dia tu Down syndrome. Contoh, ataupun anak dia tu cacat, tak boleh kerja. Bila tak boleh kerja, pak dah tanggung nak dia punya nafkah tu. Kena tanggung. Walaupun anak dia dah umur 23, pak kena tanggung nafkah anak tu. Anak dia masuk Islam, pak dia kafir. Hang kena bayar lah nafkah zakat fitrah anak.
Hang kena niat. Saja aku mengeluarkan zakat fitrah yang wajib atas anakku kerana Allah Ta'ala. Kena niat juga. Sahlah niat lah. Tak ada masalah. Walaupun dia kafir. Gitu. Diistisnakan kan. Adapun kafir murtad, maka jika kembali ia kafir murtad kepada Islam, wajib atas kafir murtad fitrah dirinya kafir murtad. Kena masuk Islam balik. Dan jika tiada kembali tak Islam dah weh, maka tiada wajib zakat fitrah, tak kena. Tapi berdosa lah dia sebab dia murtad kan. Habis. Dan setengah daripada syurut wajib fitrah bahawa adalah yang mengeluarkan fitrah itu merdeka sekaliannya. Mana? Yang mengeluarkan fitrah. Atau setengahnya itu merdeka. Setengahnya yang merdeka. Setengah tu tulis alif, iaitu hamba yang kita share, kita kongsi, iaitu hamba yang kita kongsi. Buat dalam kurungan al-mub'ad, alif lam mim ba ain dad. Buat dalam kurungan iaitu al-mub'ad, hamba mub'ad. Iaitu hamba mub'ad. Setengahnya itu maksudnya hamba yang kita kongsi. Dalam kurungan al-mub'ad. Contoh macam ni, kita ada duit, saya awak keluar 30,000, kawan saya awak keluar 30,000. Jom kita beli hamba. Aku nak beli hamba 60,000. Pasal macam tak mampu. Lah ni aku nak share dengan hang lah. Aku 30, hang 30. 50%, 50%. Maka hamba tu dipanggil apa? Hamba mu'ad. Hamba separuh hamba dengan saya, separuh lagi hamba dengan kawan saya. Dengan kawan saya. Tapi kalau hamba mu'ad, hamba yang muba'ad tu, kalau contoh kawan saya merdekakan bahagian dia, maksudnya 50% badan dia sudah merdeka, lagi 50% duduk dengan saya, dengan saya, faham tak? Nanti dia panggil hamba apa? Hamba separuh. Tengok, maka dia kata syarat orang yang nak keluarkan zakat fitrah, dia kena merdeka ataupun dia merdeka setengah. Maksudnya dia merdeka setengah ni, badan dia tu belah dua. Kalau boleh belah dua lah, taklah belah. 50% hak saya, 50% merdeka dah. Faham? Tu dipanggil hamba merdeka setengah. Tapi kalau 50% tak merdeka lagi, 50% tu pun tak merdeka lagi, hak tu dipanggil mub'ad lagi tak? Belum lagi lah tu. Hak tu maksudnya bukan merdeka setengah, badan dia semua masih lagi hamba. Maksudnya nak cakap lagu ni, kalau kita orang merdeka, kita kena bayar zakat fitrah. Kalau kita ni hamba, kita hamba. Tapi hamba kita ni, hamba tu, dia merdeka separuh badan dah. Separuh lagi dia tak merdeka, kena bayar zakat fitrah. Kena juga. Tapi kalau hamba keseluruhan, kena bayar juga zakat fitrah. Tapi yang kena bayar tu bos dia, bukan dia. Faham maksud? Gitu. Nampak tak? Maka tiada wajib mengeluarkan fitrah atas sahaya. Sahaya dia tak wajib mengeluarkan fitrah. Orang yang kena wakil kat dia. Itu. Dan jikalau ada ia sahaya mukatak sekalipun, jika tu oyah pada tiada wajib, walaupun dia tu hamba mukatak. Hamba mukatak kita sudah maklum, bos dia kata bayar kat aku 2 kali 10,000, maka hang merdeka. Dia nak kena bayar zakat fitrah, nak hamba mukatak ni tak kena. Walaupun kalau ikut, dia boleh pergi cari kerja sendiri dah, kerana dia nak cari duit untuk menebus diri dia. Tapi dia tak kena bayar zakat fitrah, kerana status dia tu masih lagi hamba. Hamba. Nampak tu dia bagi hamba mukatak. Hamba mukatak ni lah kita boleh bagi zakat kat dia kan. Baik. Sebab kita nak bantu dia merdekakan diri dia. Kerana milik sahaya yang mukatak itu dhaif. Dia dapat duit dia kerja. Duit tu duit siapa? Duit dia lah. Tapi pemilikan dia kepada duit tu, pemilikan yang lemah lagi. Kerana dia belum merdeka sepenuhnya. Faham? Okey, habis. Titik. Dan tiada wajib fitrahnya, fitrah hamba mukatab atas tuannya, tuan hamba mukatab. Kalau hamba-hamba lain tuan dia kena wakil, tapi kalau hamba mukatab kena tak tuan dia wakil? Tak kena. Kerana sahaya yang mukatab serta tuannya yang sahaya mukatab seperti orang helat. Orang helat ni orang asing. Orang asing. Walaupun kalau ikut dua bawah tuan dia lagi, tapi dia dikira seperti orang helat kerana dia tu dianggap bang, dianggap dia tu dengan tuan dia tu hubungan ada, tapi hubungan tu lemah, tak kuat dah hubungan.
Faham je kan? Habis. Maka diketahui daripada yang demikian itu, demikian itu demikian al-mazkur, bahawa tiada wajib atas sahaya itu fitrah isterinya. Sahaya itu sahaya yang mukatab. Boleh itu. Sahaya itu sahaya yang mukatab, fitrah isterinya sahaya mukatab. Fitrah isterinya isteri sahaya mukatab. Dia tak kena bayar sahaya, dia tak kena bayar zakat fitrah bini dia. Sebab apa? Sebab dia mukatab. Dan jika wajib atas sahaya mukatab, jika dia royah pada tiada wajib, royah situ, royah dia kemuncak hukumnya. Dan jika wajib atas sahaya mukatab, nafkah isterinya sahaya mukatab pada sahaya mukatab sekalipun. Sahaya mukatab dia ada isteri, dia kena bayar tak nafkah pada isteri dia tu? Kena bayar, tapi zakat fitrah tak kena. Faham? Sahaya mukatab dia kahwin, dia dah ada bini. Bila dia ada bini, maka bini dia tu, siapa nak kena bagi makan kat bini dia? Dia dah kena bagi makan. Kalau dia mukatab, dia boleh cari kerja lah, dia tak terikat sangat lah dengan bos. Dia dalam proses untuk memerdekakan diri dia daripada dia punya bos dia. Jadi sahaya mukatab tu, kalau macam ni, hamba, kalau dia kahwin, hamba tu dia kahwin, dia punya nafkah hamba tu siapa yang nak kena tanggung? Tuan dia lah. Kalau dia pun hamba, bini dia pun hamba dengan tuan yang sama, siapa nak kena tanggung nafkah bini dia dengan dia tu? Tuan dia kena tanggung. Law ni dia dah jadi mukatab. Kebetulan pula dia ada bini. Bini dia tu kita kata merdeka contoh. Maka siapa yang nak kena tanggung nafkah bini dia tu? Dia kena tanggung. Tapi zakat fitrah kena zakat fitrah. Zakat fitrah tak kena. Zakat fitrah tak kena. Lepas tu bini dia benar-benar tak payah bayar zakat fitrah, tak payah. Tak payah zakat bayar. Kerana kewajipan zakat fitrah ini hanya wajib atas suami. Suami yang kena bayar. Kalau suami miskin, jadi tak mampu bayar zakat fitrah isteri dia. Isteri dia ada duit. Wajib tak isteri bayar zakat fitrah? Tak wajib. Cuma sunat juga bini dia bayar juga zakat fitrah. Bayar juga untuk diri bini dia dan juga untuk diri suami dia. Itu kaedah. Kaedah. Walaupun duit bini dia banyak, hang tak ada duit, tak ada. Lepas tu bini dia pun siapa nak bayar zakat fitrah? Tak payah bayar abang dia. Sebab kewajipan tu bukan kewajipan atas dia, kewajipan atas suami dia. Habis. Tetapi jika ada isterinya yang hamba mukatab itu sahaya jua. Tetapi kalau dia pun sahaya, maka tetapi kalau ada isteri dia tu sahaya juga, maka wajib fitrahnya fitrah isteri atas tuannya tuan isteri. Contoh, dia laki hamba, dia tuan dia A, bini dia hamba juga, tuan dia B. Maka zakat fitrah bini dia ditanggung oleh tuan dia, hak B tu. Faham? Habis. Ini masalah hamba. Zaman lah tak ada. Tapi penting juga untuk kita ambil tahu lah. Baik. Dan jika ada isterinya. Okey. Tengok ni. Silap sikit ni. Tengok ni. Dan jika ada isterinya yang hamba itu, hamba mukatab. Dan jika ada isterinya, tapi ada khilaf tu dekat depan. Dan jika ada isterinya yang hamba mukatab itu merdeka, wajib fitrahnya fitrah isteri atas dirinya isteri seperti yang tersebut dalam Raudhah. Dia hamba mukatab. Jadi bila dia hamba mukatab, dia merdekakan dia punya dia hamba mukatab, dia ada bini. Bini dia merdeka. Jadi bila bini dia merdeka, maka kaedah dia ada khilaf di situ. Bini dia wajib tak bayar zakat fitrah. Pandangan dalam kitab Raudhah, bini dia kena bayar zakat fitrah untuk diri dia sendiri. Untuk suami dia nak kena bayar? Tak kena. Itu pandangan yang pertama. Dan yang tersebut di dalam majmuk, tiada wajib fitrah atas dirinya, diri isteri tadi. Tulis tu. Atas dirinya isteri, hanya sunat jua. Seperti yang lagi akan datang pada masalah papa suami. Papa suami maksudnya suami tu miskin. Papa suami maksudnya suami tu miskin. Jadi ada dua pandangan. Ada kata isteri kena bayar juga dalam Raudhah Talibin. Dalam majmuk, Imam Nawawi kata tak kena bayar. Sebab suami miskin tak payah bayar. Walaupun suami hamba berkata isteri tu merdek, isteri tak payah bayar. Ada pandangan kata gitu. Ada khilaf dalam situ. Pandangan yang paling cantik sekali bayar bila sunatlah bayar. Itu. Habis. Dan setengah daripada syurut wajib fitrah bahawa adalah yang mengeluarkan dia akan fitrah itu kaya.
Dia kena orang kaya. Kaya situ tengok depan. Seperti bahawa adalah fitrah yang dikeluarkannya itu, dikeluarkan seorang itu lebih daripada pakaian dirinya, diri seorang, atau pakaian mereka yang wajib atasnya, atas seorang memberi. Atasnya, atas seorang memberi. Memberi itu betul ada dan tu likung. Memberi pakaian yang layak dengan dirinya. Dan tu likung. Dan tu likung, tak tahu. Wajib atasnya memberi, patut dan tu likung. Memberi pakaian yang layak dengan dirinya yang seorang. Dirinya yang seorang. Dirinya yang seorang dan dengan mereka itu. Atau pada dengan dirinya. Dengan mereka itu, mereka yang wajib atasnya memberi tu. Dengan mereka itu, mereka yang wajib atasnya memberi. Pada mansib. Mansib ni panggil pangkat dan muruah, iaitu seperti baju dan sirwal seluar dan serban dan kaus kasut dan barang yang berkehendak ia seorang kepadanya kepada barang daripada bertambah. Daripada bertambah contoh kerana dingin, sejuk dan perhiasan dan lain daripada yang demikian itu seperti yang ditanggal bagi orang yang muflis. Bagi orang yang muflis maksudnya orang yang bankrupt, dan lebih daripada rumah tempat kediamannya seorang atau kediaman mereka yang wajib atasnya atas seorang nafkah mereka. Lebih tu kena atah tu. Nak kena atah Atah pada kata dengan dirinya tu, pakaian yang layak dengan lebih dengan lebih atau pada dirinya. Lepas tu hak lebih bawah ni pun atau juga. Baca saya terang. Dan lebih daripada khadam seorang, orang gaji dia, atau yang berkehendak ia seorang kepadanya kepada khadam. Titik tu. Faham maksud dia? Maksudnya macam ni. Mudah cakapnya ni. Orang yang wajib bayar zakat fitrah ni, dia kena kaya. Kaya di situ maksudnya keperluan dia ni cukup dah, ada lebihan duit lagi. Masa tu barulah bayar zakat fitrah. Maksudnya keperluan dia cukup tu yang sesuai dengan dia lah. Tengah dia hidup tengah ni, ada baju, ada makanan. Tengah ni kira okey dah tengah ni. Maka tengah tu lah. Bukan dengan masuk kata, oh dia ni kalau kaya ni dia kena bagi dekat anak-anak dia duit raya seorang 500. Tu baru dia kira kaya. Bukan kira begitu. Maksudnya tengok yang sesuai dengan kita. Kalau rumah yang sesuai dengan kita. Kalau khadam yang sesuai dengan kita. Kalau baju yang sesuai dengan kita. Kalau seluar yang sesuai dengan kita. Kalau kasut yang sesuai dengan kita. Ni dia pergi beli kasut harga sepasang 2,000. Miskin terus lah dia. Bukan maksudnya tu. Tak sesuai dengan dia. Faham kan? Ada lebihan lagi duit. Masa tu wajiblah kena bayar zakat fitrah. Itu maksud dalam kitab tu lah dia nak sebut. Baik, habis. Titik. Tetapi jika ada tempat kediamannya seorang dan khadamnya seorang itu sangat baik yang dapat mengganti keduanya kediaman dan khadam tu dengan yang layak dengan dia seorang, supaya dikeluarkannya seorang lebihnya rumah dan khadam tadi, lebih tempat kediaman dan khadam tu akan fitrah. Nescaya wajiblah atas seorang mengerjakan yang demikian menggantikan. Boleh tu, payah tu. Yang demikian itu demikian menggantikan. Faham tak Alif? Contoh macam ni. Dia ada hamba, orang gaji dia. Hamba dia, kalau ikut paling bagus sekali paling baik sekali. Hamba harga mahal. Tapi kalau dia pergi jual hamba dia tu, dia ganti dengan hamba yang normal, yang boleh buat kerja juga. Boleh ke tak boleh? Boleh. Masa tu dia kena pergi jual hamba tu, pergi ganti hak lain lah. Sebab hamba tu hak dia ada hak mula-mula tu, hamba tu mahal sangat. Sekira-kira kalau mahal sangat, bukan hamba lah, kita kata khadam. Khadam ni kita kata kita banyak gaji kat dia. Kita cari orang gaji yang nak kena bayar 1,000 sebulan ni mahal. Sedangkan kalau kita pergi tukar orang gaji hak rendah sikit harga tu, bayaran bulanan dia rendah, boleh ke tak boleh? Boleh. Tiba-tiba kita pergi guna hak mahal, tinggal hak murah. Masa tu kena tukar lah pada hak murah tu. Kena tukar sebab nak dapat lebihan duit untuk bayar zakat fitrah. Faham maksud? Gitu.
Contoh dia kata dia sewa rumah. Rumah tu dia sewa sebulan 1,500. Tapi dia boleh dapat rumah yang sebulan 1,000. Hang kena pergi tukar lah rumah. Ambil rumah hak 1,000 sebab 500 tu ada lebihan. Boleh bayar zakat pergi. Dia sama macam orang buat haji lah. Dia duit cash tak ada. Tapi dia rumah ada 5 biji. Dia duduk sebiji ya. 4 biji tu dia kena jual lah. Ataupun jual lah 2-3 biji untuk dapat cash untuk pergi haji. Dia kena buat tak betul? Kena buat. Tak bolehlah kata, oh dia tak mampu pergi haji sebab duit tak ada. Tapi hang tanah banyak, rumah banyak, kenapa hang tak jual sikit untuk dapat cash untuk pergi haji? Wajib tak kena jual? Wajib kena jual. Maksudnya. Tapi kalau ada rumah sebiji ya, mana boleh jual rumah tu? Tak boleh sebab memang nak ada rumah. Rumah tu. Faham kan? Itu kaedah dia. Ni penting masalah ni. Royah dia. Royah pada kata royah mana? Tu wajiblah atasnya mengerjakan yang demikian itu. Royah situ. Situ sebelah tu. Dan jika ada tempatnya seorang itu dan khadam seorang itu dijinakinya dan kebiasaannya dijinakinya seorang dan kebiasaannya seorang sekalipun. Walaupun dia kata, saya memanglah saya boleh dapat orang gaji hak lebih murah, tapi saya selesa dengan hak ni. Walaupun mahal, tapi saya seronok dengan hak ni. Kalau saya pergi cari hak lain, belum tentu dia tu macam hak ni. Tak dapat tidak juga, kena jual juga. Bukan kena jual, kena tukar. Saya boleh dapat rumah sewa hak harga 1,000, tapi saya selesa rumah hak 1,500 lagi best daripada hak 1,000. Kena tukar kan tak kena tukar? Tetap kena tukar juga. Faham maksud dia? Itu. Tak ada alasan. Maksudnya kena bayar zakat fitrah tu. Ni orang kata kita cukup makan lah. Tapi zaman dah insyaAllah lah. Cukup lah. Boleh bayar ada lebihan. Dan disyaratkan pula keadaan fitrah yang dikeluarkan itu lebih daripada pembayar hutang. Tu. Lebih daripada hutang kita. Dan jika ada hutang itu bertangguh sekalipun. Tu. Lebih daripada hutang yang kita tangguh. Tu. Kena bayar. Walaupun hutang tu bertangguh. Tapi hal ni ada khilaf ni. Ada setengah kata kalau hutang bertangguh tak termasuk. Maka jika tiada lebih daripada pembayar hutang, tiadalah wajib fitrah atasnya atas seorang. Tak lebih lah sebab hutang lebih banyak daripada harta dia. Dan seperti wajib atas seorang mengeluarkan fitrah diri seorang, wajib pula atasnya seorang mengeluarkan fitrah isterinya seorang yang Islam. Yang wajib atasnya atas seorang memberi nafkah. Dia wajib isteri hak dia mana dia wajib bagi nafkah, maka wajiblah dia tanggung nafkah tu. Habis. Pada waktu masuk matahari malam hari raya, sama ada isterinya seorang itu merdeka atau sahaya. Tu kena bayarlah dia punya nafkah tu. Nafkah kena bayar, fitrah pun kena bayar. Royah pada wajib tu. Royah pada wajib pula atasnya tu. Dan jikalau ada ia isteri sudah ditalak dengan talak raj'i atau dengan talak bain tak ada 3, tetapi ada ia isteri bunting sekalipun, maksudnya apa? Wajib bayar. Faham masalah dia macam ni? Contoh, bulan puasa dia bercerai dengan bini dia. Bila dia bercerai dengan bini dia kena duduk nak iddah kalau ada haid 3 kali suci. Talak tu talak apa? Talak raj'i, boleh rujuk. Maka masa dia cerai bini dia bulan puasa, masuklah malam raya. Masuk malam raya, isteri dia duduk dalam iddah lagi. Zakat fitrah bini dia kena bayar. Kerana isteri yang diceraikan talak raj'i ni selama mana 3 kali suci, selagi itulah kita kena tanggung dia punya nafkah. Berapa bulan paling biasanya? 3 bulan lah. 3 kali suci maksudnya haid dia tiap-tiap bulan main. Tu. Tapi kalau contohlah haid dia main 2 bulan sekali, maka dia kena tanggung nafkah berapa lama? 6 bulan. Dengan tanggung nafkah 6 bulan. Kalau dah main 2 bulan sekali, faham tak? Sebab itu kena faham. 3 kali suci tu bukan biasa 3 bulan. Kebiasaannya 3 kali suci, 3 kali haid, 3 kali suci. Biasanya 3 bulan lah. Sebab setiap bulan orang perempuan datang darah haid. Tapi kalau bini dia tu darah haid dia main setahun sekali lah. Dia cerai bini dia, maka dia kena tanggung nafkah bini dia berapa lama? 3 tahun kena tanggung. Sebab 3 kali suci. Faham tak? Jadi sekarang ni zakat fitrah bini dia ni, bekas bini dia yang kena talak raj'i ni, dia kena bayar. Nafkah pun kena bagi, zakat fitrah pun kena
selama 3 bulan, 3 kali suci. Atau dia talak bini dia tapi dia talak 3. Bila dia talak 3, dia panggil talak apa? Talak bain. Bila talak bain, maka kalau ikut kaedah, talak bain ni wajib tak suami kena bagi nafkah lagi? Tak wajib lah, tak bagi pun tak apa. Kerana talak 3 tak payah rujuk lah. Tapi masalahnya, masa ditalak isteri dia talak bain ni, bini dia bawa budak, ada anak dalam perut, kena bayar nak nafkah kepada bini dia, kena bayar sehingga bini dia bersalin. Faham tak? Sehingga bini dia bersalin. Jadi yang ni kena bayar juga tak zakat fitrah bini dia ni. Kena sebab mengandung. Walaupun talak bain, talak 3. Faham? Habis. Adapun jika ada isterinya seorang itu kafirah. Isteri dia kafir. Kafir sini tulis itu. Seperti kafir ahli kitab tulis. Kalau kafir dengan maksud Buddha dengan Hindu, masa tu terpasah tak boleh tak terpasah nikah? Boleh tak terpasah nikah kan? Ni kafir ahli kitab. Orang Islam lelaki boleh menikah dengan kafir ahli kitab. Ahli kitab yang asli tu kan. Dia dalam pembahasan dia tu. Jika ada isterinya seorang itu kafirah, atau kafir itu kafir ahli kitab, Yahudi dengan Nasrani, atau ada ia isteri Islam tetapi tiada wajib atas suaminya isteri nafkah isteri pada waktu wajib, sebab ia isteri tiada menurut hukum suaminya isteri. Tiada menurut maksudnya tulis itu derhaka. Tiada menurut hukum suaminya isteri. Suami dia kata balik raya rumah kampung dia, isteri dia kata tak mau ikut. Bila tak mau ikut tu dia kira derhaka tak derhaka. Zakat fitrah bini dia tak wajib tanggung. Sebab bini dia derhaka ke dia. Tapi nak bayar lah. Tapi tak bayar pun tak apa. Sebab memang tak wajib tanggung. Zakat fitrah isteri yang derhaka sebab dia kaedah dia, kita wajib tanggung nafkah zakat fitrah bini kita. Kalau kita wajib tanggung nafkah dia. Kalau dia ada harta, wajib tanggung nafkah dia. Tak wajib lah, tak bagi pun tak apa. Tak nak masalah apa, tak dosa kita tak bagi tu. Maka bila dia tak wajib tanggung nafkah bini dia, maka fitrah pun tak wajib. Tak wajib tanggung juga. Faham tak maksud? Itu penting masalah tu. Dia orang perempuan kalau dia ada harta pada isteri, gugur kewajipan zakat fitrah dia pada hari tersebut. Kalau hari kedua dia tak ada harta, dia minta maaf balik, maksudnya masa tu wajib tak kena bayar balik. Kena. Tak bagi pun tak berdosa. Kalau ada harta lah. Tapi nak bagilah. Tapi kewajipan tu tak wajib kan. Tu. Maka kitab tu pada. Yang betulnya bukan pada, bulatkan. Tiada. Maka tiadalah wajib atas suaminya isteri. Fitrah isteri. Fitrahnya tu tulis isteri. Nya tu isteri. Nya tu pula isteri. Sama nya. Habis. Tu dia lagi sikit. Syahdan. Jikalau ada isterinya seorang itu daripada perempuan yang teradat biasa berkhadam, wajiblah atas suaminya isteri memberi dia isteri khadam perempuan, sama ada khadam itu merdeka atau sahaya. Kalau merdeka kita bahasa mudah dia tahu dia apa dia? Macam orang gaji lah nah. Merdeka boleh lah macam orang gaji. Atau sahaya dengan diupah atau disewa, atau tiada tu tiada upah tiada sewa, sukarela. Tiada tulis tadi tiada upah tiada sewa. Tu maksudnya aku mana dia menikah bini anak Tan Sri masa ayah Abu Tarti. Maka kita kena sedia tak kita punya tu, kena sedia ke dia orang gaji sebab dia tak aktif masak. Terpaksa orang nikah dia. Bila kita nikah dia tak aktif apa. Masa ayah Abu Tarti yang dia artinya masak Maggi lah. Lepas tu hal ni dia tak aktif, dia tak biasa buat kerja-kerja rumah ni. Masa tu siapa nak kena tanggung dia punya. Dia kata saya duduk di rumah dulu. Ayah saya bagi saya orang gaji. Lah ni suami dia kena bagi orang gaji kata. Kena bagi orang gaji. Sebab ayah dia bagi orang gaji kata. Tu kaedah dia. Ni pun sama. Isteri dia biasa ada khadam. Khadam tu bukan tu ayah. Khadam tu maksudnya orang yang khidmat dekat isteri dia. Dia kena sedia. Maka bila dia sediakan khadam kepada isteri dia tu, nescaya wajiblah atas suaminya isteri fitrah khadam tadi.
Suami tu dia kena bayar fitrah diri dia kena bayar, fitrah anak dia kena bayar, fitrah isteri dia pun kena bayar, fitrah sahaya tu pun dia kena bayar. Sebab dia yang ni kan. Kerana wajib atas suami menafkahkan sahaya tadi. Menafkah fitrahnya tu fitrah sahaya. Rupa fitrah tu fitrah sahaya. Nafkahnya pun nafkah sahaya. Tapi kalau orang gaji yang buat kerja tu bukan sahaya, orang gaji yang merdeka. Fitrah orang gaji tu nak kena bayar tak? Tak kena lah. Orang gaji tu suami dia lah bayar. Perempuan tu sebab yang tu merdeka. Cuma kita kena bayar apa kat dia? Bayar duit bulanan lah kat dia. Sebab dia kerja dengan kita. Itu je lah. Ini sahaya. Sahaya tu kita kena bayar nafkah tu. Fitrah tu. Tu ada tu. Ada depan tengok. Dan jika ada perempuan yang dijadikannya perempuan itu khadam itu merdeka dengan upah orang gaji, atau sahaya orang lain dengan disewa, tiadalah wajib atas suami fitrah sahaya dan sahaya tu. Fitrah tu fitrah khadam merdeka dengan sahaya, boleh tu. Fitrah khadam yang merdeka dengan sahaya tu. Apa domain dia tu? Okey, sini ada 3 masalah. Suami, isteri dia memerlukan khadam, maka dia pun beli sahaya seorang. Maka sahaya tu jadi milik siapa? Milik dia. Dia kena bayar juga zakat fitrah sahaya tu. Tu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, isteri dia ada khadam, tapi khadam dia bukan sahaya. Khadam dia orang yang merdeka. Bahasa mudahnya orang gaji. Maka zakat fitrah orang gaji tu kena bayar tak kena bayar? Tak kena. Sebab orang gaji tu merdeka. Cuma dia kerja dengan kita. Hak tu dia suruh suami dia lah bayar. Ataupun yang ketiga, suami dia ambil sahaya, tapi bukan sahaya dia, sahaya yang dia sewa dekat orang lain. Dia bayar sewa lah kat orang tu, kat bos tu. Maka fitrah sahaya tu nak kena bayar lah, tak kena bayar? Tak kena. Kerana itu sahaya yang disewa, bukan sahaya yang dia beli. Faham tak? Yang kena bayar tu kerana sahaya yang milik dia. Jadi khadam bini dia. Faham? Itu kaedah dia. Biasalah khadam ni biasa. Sayyidah Aisyah pun dia ada khadam dia, ada hamba dia. Tolong buat kerja kat dia, nama Zakwan. Biasa ada khadam. Nabi sediakan khadam apa semua. Baik zaman dulu. Zaman lah pun ada lah. Cuma zaman lah ni aplikasi dia dengan cara orang gaji. Itu zaman lah. Indonesia je ni orang gaji kan. Amah. Dia panggil amah. Orang Indonesia dia panggil amah kan. Amah tu kalau bahasa Arab, amatu lah. Kan bahasa Arab dia sebut amah. Amatu. Amatu tu apa dia? Hamba. Lah ni kalau orang gaji orang panggil apa? Amah kan? Amah Indonesia. Maksudnya orang gaji daripada orang Indonesia. Kalimah amah tu asal masuk apa dia? Hamba. Al-amatu. Al-amatu dengan al-jariyah. Kalau al-amatu hamba perempuan. Kalau al-jariyah pun hamba perempuan. Tapi al-jariyah ni hamba perempuan yang cantik. Itu dia panggil jariyah. Tapi kalau hamba perempuan yang tak cantik dia panggil apa? Amah. Amatu. Kita pun dah guna dah bahasa amah tu. Tapi dengan maksud orang gaji, bukan dengan hamba. Sebab zaman lah tak ada hamba. Gitu. Tu tengok. Kita ni tengok. Dia boleh aplikasi banyak lah benda ni. Benda ni banyak. Hanya wajib atas khadam yang merdeka itu fitrah dirinya yang khadam. Dan wajib atas tuan sahaya itu fitrahnya yang sahaya. Sebab masalah sewa. Tuan sahaya boleh. Iaitu masalah sewa. Boleh sewa kan? Sewa sahaya boleh. Tulis atas dia, masalah sewa. Tuan dia lah banyak. Titik. Sikit. Dan jika ada perempuan yang dijadikannya perempuan itu khadam itu merdeka. Dengan tiada diupah. Hanya dengan diberi nafkah jua. Ni lagu mana pula lah ni? Dan jika ada perempuan yang dijadikannya perempuan itu khadam itu merdeka. Perempuan yang kita jadikan khadam itu merdeka. Dengan tiada diupah. Hanya dengan diberi nafkah jua. Diberi nafkah kita bayar macam bayar gaji ya. Bukan bayar gaji. Diberi nafkah tu macam kita bagi makan, kita bagi tempat tinggal. Khadam tu dia merdeka, tapi kita bagi dia makan. Maka iaitu bersalah-salahan ulama. Kata Imam Nawawi dalam Majmu', tiada wajib atas suami fitrahnya, fitrah perempuan itu. Tak wajib, kata setengah ulama dalam kitab Majmu'. Kata Imam Nawawi. Dan kata Imam Rafi'i pada bab nafaqat,
wajib atas suami fitrahnya fitrah perempuan seperti nafkahnya nafkah suami, kerana bahawasanya ia perempuan itu seperti hukum isteri. Maksudnya isteri dia perlu khadam, dia pun ambil khadam, tapi khadam tu orang merdeka, khadam tu buat secara sukarela. Khidmat dekat isteri dia tu secara sukarela. Cuma suami ni dia bagilah makan, dah duduk rumah sekali, takkan tak bagi makan. Bagilah makan dan sebagainya kan, bagilah pakaian. Sekarang ni dia bukan hamba perempuan tu. Dia adalah orang yang merdeka, cuma dia tolong khidmat dalam keadaan apa? Dalam keadaan sukarela. Wajib tak bayar zakat fitrah dia? Ada silap. Imam Nawawi kata tak bayar. Bagi Imam Rafi'i kata kena bayar zakat fitrah. Kena bayar juga. Sebab dia buat tu secara sukarela. Faham? Tu habis. Maka yang kedua inilah, yang kedua tu perkataan Imam Rafi'i. Dan maka yang kedua inilah, yakni perkataan Imam Rafi'i yang diperpegangi oleh Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli. Sini penting, masalah ni boleh ambil dalil lah. Kalau kita tengok sebelum ni, kalau Imam Nawawi bertempur dengan Imam Rafi'i, kita pakai Imam Nawawi. Tapi dalam masalah ni pakai Imam Imam Rafi'i. Syekh Ibn Hajar dengan Ramli pakai Rafi'i dalam masalah. Habis dah. Okey, habis. Cukup tu, hari dah sama esok lah. Esok ada insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sikit ya. Nak habis bab zakat fitrah. 2 kali baca ni habis. Hari apa? Hari Sabtu habis ya. Ayah nak balik ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit ya.